Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Seperti yang saya janjikan kepada anda, saya berada di sini untuk memberitahu anda 26 tanda-tanda untuk kita membau scam. Sebab semalam salah seorang adik-adik saya datang bincang lama pasal benda ni. Sebab ramai yang macam melabur, walaupun dia dah belajar ilmu macam-macam, tapi masih melabur dalam benda-benda yang kita tak tahu asal usulnya dan terus terlibat dalam scam sehingga menjadikan mereka dalam keadaan kesukaran wang yang membebankan keluarga dan sebagainya. Jadi hari ini Abang Abu nak terangkan kepada anda 26, mungkin banyak sangat, tapi benda-benda simple saja bagaimana kita boleh bau. Bila kita orang tu cakap je kita dah bau benda ni macam scam. Jadi kita boleh buat lebih kajian. Sesungguhnya ingat balik kepada apa yang Allah dah janjikan kepada kita. Sebelum buat apa-apa pelaburan baik segala-gala pun, kita buat kajian dulu. Kaji dulu agar apa yang kita lakukan tu tidak membawa apa-apa mudarat pada diri kita atau orang lain. Okey? Dengan niat begitu, saya ingin just berkongsi sedikit sebanyak yang saya fikirkan apa yang sebenarnya kita boleh tangkap benda tu sebagai satu scam. Alright? Jadi saya nak terus cepat, saya tak nak lambat-lambat sebab masa sangat suntuk. Ini pun saya sedang berada dalam kelas, kita ambil sedikit masa dan best untuk bersama-sama dalam dengar scam ni. Alright? Boleh? Itulah grup khas yang berada dalam sesi hari ni. Alright? Okay? Jadi pertama, alright, nombor satu, untuk mengenal atau bau scam ni, kita kena sentiasa bersifat curiga. Kita kena sentiasa sifat curiga. Maksudnya, kalau kita terima satu phone call, kalau kita terima satu surat, kalau kita terima satu invitation, tak kira dalam email dan sebagainya, kita perlu sifat curiga. Jangan terus kita excited sangat dengan benda yang diberikan kepada kita. Kerana biasanya apabila sesuatu datang dalam bentuk surat, email dan juga phone call, dia adalah dalam bentuk scam. Itu first. Jadi bersifat curiga sentiasa. Kedua, wary mengenai benda-benda yang memberikan satu perjanjian ataupun janji kepada kita pulangan yang tinggi dalam masa yang singkat. Contohnya kita masuk 10,000, bulan depan kita dapat 20,000. Kalau begini singkat tanpa apa-apa bukti yang betul dan nyata sama, itu sebagai satu lagi bau ataupun penghiduan kita terhadap scam. Alright, nombor 3, yang selalu menjanjikan pelaburan ni tak ada risiko, low risiko, kita garanti dapat balik duit. Ini adalah scam 100%. Alright, itu adalah yang ketiga. Nombor 4, melabur pada individu. Mereka tak ada satu syarikat ataupun pelaburan ni tak ada apa-apa account. Terus kita melabur pada individu tersebut. Itu juga adalah satu scam. Alright. Nombor 4, kita mencampurkan pelaburan kita dengan semua orang dan kita melabur secara bersama-sama dengan nama jemaah dan sebagainya. Juga adalah biasanya akan dipergunakan sebagai satu scam. Jadi kita perlu semak benda tu. Sales pushing technique. Mereka akan push untuk buat. Mereka akan sangat agresif dalam push. Bila agresif, sama anda perlu jauhkan diri daripada sifat-sifat begitu. Itu juga adalah satu tanda untuk scam. Menggunakan broker dengan mengatakan, oh kita ada special cable, kita ada connection tu, kita ada connection ni. Ini semua adalah scam. Alright, dia cakap kita ada VVIP group. Ni group ni memang khas untuk orang-orang macam gini dan kita diberikan peluang-peluang pelaburan yang luar biasa dan sebagainya. Juga scam. Peluang sekali semua hidup. Ni sekali je, lepas ni tak ada lagi. Memang scam. Formula yang tak boleh faham. Dia lukis entah apa benda yang kita tak boleh faham. Scam. Target pada pelabur kecil tapi dia punya formula luar biasa. Ini bukan untuk orang besar-besar. Ini formula ni. Padahal orang yang kecil ni tak faham benda tu. Kalau dia target hanya untuk sekumpulan individu kecil ataupun pelabur kecil dan dia tak buka pada orang-orang yang besar dan sebagainya, adalah scam. Next. Peluang datang daripada luar negeri. Ni luar negeri punya problem. Apa kata orang, peluang fantastic, scam. Konspirasi, kata ini orang kerajaan, ni ada orang dalam VIP yang punya benda-benda ni. Kerajaan bagi ni special saja, orang lain tak boleh tahu, ni rahsia, scam. Tak ada proper prospectus, tak ada benda-benda yang mengenalkan atau memberitahu mengenai benda tu, juga scam. Alright? Tak boleh cek dengan bank negara, pergi cek dengan bank negara, tak ada benda pasal diorang, scam. Seminar by scammer, dia buat secara seminar by sales people yang tak tahu mengenai company tu, tak tahu apa yang dia buat, tapi mereka hanya menjual, juga scam. Tak ada lesen,
Tak ada satu kelulusan daripada kerajaan ataupun badan-badan tertentu dalam menjual produk-produk tersebut juga scam. Alright? Maksudnya tak ada disclosure. Now, sekarang juga. Sekarang juga. Jangan, sekarang juga buat. Ini juga scam. Ini kita sebab kawan. Kita percaya sama-sama. Baiklah invest. Scam. Okey, ini semua duit yang ada letak dalam sini. Alright, kita tak ada. Ini memang bagus. Tak apa. Mana ada banyak duit simpanan, keluarkan semua. Nak ada dekat ASB, keluarkan semua. Semua keluarkan, masuk dalam ni. Scam. Susah nak keluar. Ini masuk, ini nak keluar kena tunggu 12 bulan, 16 bulan, setahun, whatever. Scam. Dia menggunakan kaedah newsletter. Dia tak tahu guna dia supaya dia bagi testimonial dalam newsletter, tapi kita tak boleh tangkap dia, kita tak boleh tahu di mana office dan sebagainya. Menggunakan kaedah newsletter juga scam. Dia boleh paksa pinjam. Pergilah pinjam, masuk dalam ni. Scam. Alright, apa ni? Tulis menipu. Dia suruh kita menipu. Dia cakap, ini tak apa, ni cakap tulis macam ini tak apa, ini tak ada apa, tak apa. Kita letak nama, kita tulis, kita bagi info-info yang salah. Juga scam. Ya, dalam orang dan lain-lain. Selalu minta account bank. Dia tak akan berjumpa dengan kita, dia minta account bank. Benda ni meluluhkan N dan sebagainya. Jangan, scam. Kontrak dia tak ada apa, dia tulis sendiri. Dia akan tulis sendiri, dia akan type sendiri dan sebagainya. Juga scam. Jadi ini adalah antara 26 yang saya dapat duduk dalam masa sekejap tadi untuk fikir. Dan saya bagi tahu anda dari segi pengalaman saya sendiri. Jadi inilah antara tanda-tanda yang... Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Apa khabar semua? Semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada semalam dalam segala aspek kehidupan kita. Salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Alright, dan pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah pun hadir pada hari ini. Kita nak bagi anda semua satu tepukan. Kerana awak datang awal, kita bagi tepukan. Alright, kita nak tepuk kepada anda. Alright, sebentar lagi 9.30. 9.45 macam tu saya kena stop sebab saya ada program bersama dengan Pekeso sekejap lagi dalam pukul 10. Jadi saya dapat bersama dengan anda dalam 40 minit. So lebih setengah jam lagi insya-Allah. Dan seperti biasa apa yang kita mulakan, kita mula dengan beristighfar. Macam mana kita nak beristighfar? Dengan berkongsikan. Alright, share apa yang Abang Abu nak buat hari ini. Kita share dengan member-member kita sambil kita cakap Astaghfirullahalazim. Satu share. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Kita share kepada member-member, kenalan-kenalan, grup-grup yang kita create dan semua orang-orang yang mungkin dapat bermanfaat daripada apa yang kita nak kongsikan. Jadi, mulakan dengan beristighfar, membersihkan hati kita. Dan kemudian anda perlu tekan love banyak-banyak sebab Abang Abu ni suka love. Tekan love banyak-banyak 163 dan hari ini bila kita dapat 1000 love lagi awal lagi cepat Abang Abu nak start. Hari ini kita nak bagi something yang best. Saya nak cerita daripada hari ini insya-Allah pagi ni setiap pagi, tapi esok mungkin saya dah ada program. Besok saya ada program di Pahang, jadi saya akan buat mungkin insya-Allah pagi. 8.30 kita dah buat live dah. 8.30 sampai 9 saya terus start program insya-Allah. Alright. Dan esok daripada hari ini saya nak ceritakan mengenai satu isu yang sangat best. Apakah antara kesilapan-kesilapan yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadikan mereka susah nak kaya, susah nak berjaya. Apa benda Allah. Jadi Abang Abu nak share antara mistik-mistik sehingga 10 mistik. Saya nak ceritakan 10 kesilapan. In fact bukan 10, 13 ke 14 kesilapan Habib. Alright, 14 kesilapan yang dilakukan oleh orang ramai yang terlepas peluang untuk mencapai kejayaan, kekayaan kerana kesilapan-kesilapan tersebut. Dan kalau awak tengok tadi sebelum saya masuk tadi saya buat saya punya YouTube channel tu, salah satu adalah 26 sebab kenapa manusia, kenapa
macam mana cara kita boleh membau scam. Macam mana kita nak tahu benda tu scam. Alright, itu yang Abu bincangkan tadi. Alright, dan hari ini nampaknya ceria pula. Saya tadi pagi-pagi dah keluar pergi balai polis. Sebab saya nak dapatkan surat untuk saya nak merentas desa, merentas negeri untuk ke Kuantan. Jadi saya perlukan surat. Tadi saya dah pergi, alhamdulillah. Dan sebentar lagi saya dah pukul 10.30, 10 dah masuk lah untuk program bersama dengan Perkeso. Kemudian pukul 2 sampai 3 saya ada program dengan Sabah, dengan penjawat awam Sabah dalam topik Facebook marketing. Dan selepas tu saya pukul 3 saya bersama dengan member saya Pak Fir daripada ESQ dalam live hari ini di page ESQ dengan tajuk Comeback Brothers. Tu kita nak cerita insyaAllah. 5 hari bulan saya bersama dengan mendaki di Singapura untuk satu program comeback juga di Singapura. Sambil saya ada program di Kuantan dan 6 hari bulan saya ada program di Kuantan, dan 7 saya ada 2 program 7. Satu adalah soft preview saya ataupun permulaannya, dan juga ada skill iaitu program untuk peserta-peserta daripada universiti di Malaysia. Jadi tersusun jadual semalam, dan sebelum semalam pun 20 program-program yang sangat best. Semalam kita ada program satu webinar international dengan UPM, di mana 23 negara partisipan daripada 23 negara telah bersama-sama kita kongsikan dengan diorang insya-Allah. Alright. So itu yang berlaku pada diri saya, dan saya nak awak pula share apa yang best berlaku pada diri awak semalam. Ada tak satu benda yang kau nak kongsikan dengan Abang Abu? Apa satu benda? Awak boleh komen kat situ. Apa satu benda yang awak rasa best semalam? Ada tak satu benda yang berlaku dalam hidup awak yang rasa best? Kita tak nak start dengan tak best, yang best. Walaupun mungkin kau ada 1000 benda yang tak best, aku tak nak dengar. Aku nak dengar yang best. Apa satu benda yang semalam pada awak satu benda yang best? Mungkin benda tu simple tau. Mungkin saya bersama dengan keluarga saya semalam. Tu pun boleh. Apa yang awak rasa macam best sangat semalam? Dan sambil tu awak boleh tanya soalan pada Abang Abu, dan anda juga boleh tekan love banyak-banyak kerana kita akan mulakan sesi untuk berkongsi 14 kesilapan yang dilakukan oleh ramai orang yang tak berjaya dalam kewangan. Jadi kita nak tengok apakah satu persatu untuk lebih kurang dalam 10 hari. Dan hari ini saya akan share the mistake yang pertama dan paling utama. Mistake yang pertama dan paling utama hari ini saya nak share. Jadi saya perlukan 1000 love untuk saya berkongsikan benda tu. Jadi bagi anda datang semua, saya nak bagi tepukan kepada anda. Alright, saya nak tepuk. Mana semua yang aku dah bayar ni, mana dia orang ni? Tu dia tepuk. Alright, kita nak tengok kat sini. Alhamdulillah kita ada Kak Ida Salsa kita ada Muhammad Yusri, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Rukiah Hussein dan ada kat sini, Ayu Asia ada kat sini, Rozana ada kat sini. Alright, Assalamualaikum, Waalaikumsalam Rozana. Kamarul Nizam juga ada kat sini. Muhammad Yusri, semoga Allah mudahkan segala urusan AA hari ini, amin amin ya rabbal alamin. Hazwani adik ada kat sini, Fakrudin Fakrul, MRI MDH ada kat sini, Faiha Siti Hajar ada kat sini. Dapat berapa semalam? Apa tu dapat berapa semalam? Dapat BPN. Apa BPN aku tak faham lah. Semalam yang best saya buat live seorang-seorang. Alright, tahniah kepada Kak Ida kita, dia buat live seorang-seorang. Amin, bagus. Sekarang nak biar macam mana dengan duit tu pula? Biar je lah, buat je. Tambahkan benda mudah, brother. Benda macam ni pun janganlah jadikan benda susah. Orang nak biar duit ni kau pergilah ambil RM5 kau pergi barang pergi jual lah dah online ke apa ke. Kan? Biar. Jangan benda macam ni kita start macam mana nak jadi jutawan kalau macam ni. Betul? So ambil benda tu pergi jual dan seterusnya. Dah datang program mesti awak faham, dan dalam grup. Share dalam grup. Grup adik-beradik supaya tahu apa yang awak boleh buat selepasnya. Kita ada siapa lagi ni? Faiha Siti Hajar, salam AA, Waalaikumsalam. Dan kita ada Fida J kat sini, Farid Sabudin, Ifah Jufri. Alright, saya dah tulis kat tu share, tekan watch party dan juga
tag kawan-kawan yang mungkin awak rasa akan bermanfaat daripada perkongsian yang akan Abang Abu lakukan pada hari ini. Alright. Jadi satu, Kak Ida tadi cakap paling best sebab dia buat live seorang-seorang. Satu tepukan untuk Kak Ida. Sekali lagi, siapa lagi kat sini? Apakah satu benda yang semalam best sangat pada diri awak? Boleh tak share apa satu benda semalam yang macam best sangat yang berlaku pada diri awak? Sekarang nak biar macam mana? Alright, dia tanya balik. Okay, Muhammad Izzat Ayub pun ada kat sini. Alright. Okay, macam mana? Just cerita dengan abang apa cara ataupun bagaimana keadaan semalam tu. Semalam tu macam mana awak rasa best tak? Apa yang best sangat? Dan terus tekan love banyak-banyak. Dan saya juga nak anda bersama-sama kongsikan benda ni. Alright, dengan orang yang di luar sana. Share. Dan anda juga boleh tanya soalan pada saya hari ini. Tanya soalan mengenai kewangan apa saja, insyaAllah saya akan jawab. Dan jika kita dapat 1,000, insyaAllah saya akan ceritakan 14 kesilapan yang dilakukan oleh orang ramai yang menyebabkan mereka tak berjaya. Dan kita mula dengan satu kesilapan yang paling penting, yang paling perlu kita jauhkan. Alright, inilah satu kesilapan yang jadi orang ramai bankrupt, orang pecah belah, orang sakit, orang macam sebab benda ni. Jadi saya nak ceritakan apa benda yang perlu awak elakkan, yang paling utama untuk dielakkan. Alright? Dan macam mana kita nak elakkan benda tu, macam mana kita nak pastikan kita tak terjebak dalam benda-benda macam tu, kita akan kongsikan kejap lagi. Alright? Okay, semalam apa ni? Okay, Ayu Asih dia cakap semalam join international webinar AA. Dia cakap itu satu benda yang best dia cakap semalam. Alright, bagus. Ada lagi tak apa satu perkara yang berlaku dalam hidup awak semalam yang best sangat, yang awak rasa macam best lah, aku nak kongsi lah dengan semua orang, aku nak bagi tahu orang, benda ni best lah yang berlaku pada aku semalam. Kalau ada komen sekarang, alright, apakah benda yang menjadikan awak macam semangat sangat ataupun rasa teruja sangat semalam? Kalau ada komen untuk saya nak just nak tahu. Ni soalan kepo Abang Abu setiap hari kan. Setiap hari ada satu soalan kepo, dan soalan kepo hari ni, apa benda yang kau rasa semalam best sangat dalam hidup kau, alright? Okay, dan sambil tu juga saya nak awak tekan love banyak-banyak supaya saya dapat 1,000 love. Nampaknya lemah sangat keadaan love pada hari ini. Saya nak tekan, cepat tekan biar dia naik dengan cepat supaya kita boleh at least 15 minit untuk berbincang dengan apakah kesilapan yang dilakukan oleh orang ramai yang menyebabkan mereka tak mencapai kejayaan kewangan. Kita nak cerita benda tu. Untuk tu, saya nak dapat 1,000 love. Dapat 1,000 love, baru saya start untuk berkongsi. Alright? Kalau tak, kita akan tanya apalah yang kau nak tulis kat situ ataupun soalan anda. Adakah soalan-soalan yang awak ada kat sini? Awak boleh tanya Abang Abu. Alright? So, itu dia Husni. Dia cakap, Muhammad Husni dia cakap best. Wah, dia dah semangat, dia dah kemaruk best, babe. Alright, terima kasih Muhammad Husni kerana dia tulis best. Dan saya nak just awak share ataupun ada soalan tak? Ada tak soalan yang awak nak tanya pada Abang Abu mengenai kewangan dan everything? Okay. So ni ada lagi satu Ayu dia cakap, alright, alhamdulillah semalam saya sprain my back, dapatlah rehat. Best juga sebab kita tak perlu buat kerja rumah, semua suami cover. Alright, baik. Alright, itu adalah Ayu Amira daripada Singapura yang berkongsi apa yang best sangat semalam terjadi. Dia cakap yang best semalam terjadi adalah sprain dia punya belakang dan menyebabkan dia tak perlu buat kerja. Dia rasa best sangat. Allahu Akbar. Alright, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan dengan cepat segera agar dapat buat balik kerja rumah. Kesian orang rumah awak tu kan. Okay. So, ada lain ke soalan? Siti Fatimah juga dekat sini. Terima kasih kerana datang dan saya nak bagi tepukan kepada semua yang datang dan juga saya nak bagi DJ Horn kepada anda sebab kita dah capai 500 tapi saya supaya dapat saya sharekan 14 kesilapan yang perlu ataupun patut dielakkan oleh sesiapa sahaja yang ingin mencapai kejayaan kewangan yang luar biasa. Right? So, benda tu sangat-sangat penting. Jadi, saya nak anda mula faham apa yang perlu kita buat. Alright? So, tapi benda tu saya hanya kongsi selepas saya dapat 1,000 love. Saya masih menunggu lagi 560 lebih dah. Alright?
Semua homework ever dah. Okay, so ni apa yang best sangat terjadi pada Kak Ida semalam. Semua homework AA dah buat pasal attend kelas AA. Best, best. Best dia cakap. Terima kasih Kak. Right, teruskan. Teruskan sehingga kita mencapai matlamat yang kita tetapkan. Sampai tu memang kita tak boleh nak just like give up, tak boleh nak macam make macam take it easy. You know, like we have to like move in. Take it easy, but we just like have to do it. Take it easy in facing challenges. Take it easy when you've been criticized. Take it easy when things doesn't happen the way that you want. Right? You just take it easy and just move forward. Okay, kita juga Jimly Kimi. Jimly Kimi juga ada kat sini. Jimmy Kimi. Ya. Alright, ada soalan? Kita dah 767 dan kita teruskan sebab 1000 saja saya akan start. Apakah mistake yang pertama yang perlu kita elakkan? Alright? Dan teruskan untuk berita love dan tekan share kepada member-member anda yang mungkin mereka juga nak tengok. Saya pun nak share jugalah. Asyik kau orang, aku dah share tadi. Tapi saya nak share dekat Facebook pula. Macam mana nak share kat Facebook ni? So maksudnya pergi Facebook, tekan ni dan just main watch party. Macam tu agaknya lah. Okay, kita pakai watch party. Watch party. Watch party, watch party. Ni ramai orang dalam hidup ni dia watch party. Alright, so ada kat sini. Yes, ada satu lagi. Semalam dapat reward untuk job saya buat. Alhamdulillah effort saya selama ni berbaloi. Terima kasih Cik Faha. Kita juga ada kat sini. Faiha. Alright, 1100 lebih kita dah capai love. Jadi saya akan mulakan untuk anda hari ini punya sesi. Kalau ada soalan teruskan tanya. Tapi saya nak start dengan apakah 10 ataupun antara satu mistik yang perlu kita elakkan. Apa satu benda yang saya rasa ramai orang tak buat. Alright. So satu benda yang kita ni satu benda yang saya rasa perlu kita elakkan adalah kita ni yes, saya nak tulis teruslah. Mudah percaya dengan pakar. Ini masalah ramai orang. Alright. Ini masalah ramai orang. Alright, ramai orang ni dia kesilapan pertama, dia mudah percaya dengan pakar. Dia orang ni mudah percaya dengan pakar. Alright, ini adalah satu kesilapan yang sangat-sangat ketara yang menyebabkan ramai orang yang dalam keadaan yang kehilangan banyak benda, mereka mudah percaya pada pakar tanpa membuat apa-apa kajian, tanpa membuat apa-apa. Apa yang dia cakap dia terus ikut. Contohnya, okey kita nak buat benda ni, mari melabur kat sini, kita pun melabur dan akhirnya kita dalam kerugian. Kita macam hilang benda tu. Sebab satu, kita mudah percaya. Dan tak kira lah orang tu siapa. Saya nak bagi tahulah, ini adik-beradik yang ada kat sini, yang follow Abang Abu ni, saya cakap satu benda je lah. Bila datang bab duit, jangan percaya sesiapa. Alright, jangan percaya sesiapa. Alright, sebaliknya awak kena mengkaji dulu. Awak kaji apa yang mereka cakap. Awak kaji dulu tanpa awak nak buat keputusan. As long ada benda yang perlu kita keluarkan duit untuk sesuatu, maka perlu kaji. Jangan percaya, babe. Jangan percaya sesiapa pun, walaupun dia pakar macam mana pun, hebat macam mana pun. Even Abang Abu sendiri ni. Right, bila saya cakap tu jangan percaya, sebaliknya awak kena buat kajian.
Awak mula mengkaji apa yang saya cakap ni betul ke tak betul. Kemudian baru kita buat keputusan. Kalau orang tu suruh melabur, awak kena melabur dalam ni, pastikan, sebab dia advice je tahu. Dia advice, rugi tak? Rugi ke? Kalau kau rugi, dia tak ada apa. Aku advice je. Aku cakap kau boleh main ni, kau boleh masuk ni, kau boleh masuk, kau boleh buat duit banyak. Kau ada berapa 10,000, masuklah benda ni. Boleh advice. Tapi kalau benda tu rugi, aku tak ada apa-apa. Aku tak ada apa-apa. Yang rugi kau, bukan aku. So sebab tu bila kita dengar, right, pakar-pakar ni bagi apa-apalah, tak kisahlah apa benda, pakar apa pun aku tak peduli. Tapi bila dia cakap, kita kena dengar tu, kita dengar. Kan? Kalau kita tahu pakar tu memang yang jenis betul-betul memang pakar. Maksudnya orang yang ahli dalam benda tu. Bila dia ahli, bila dia dengar, dia cakap, kita dengar dan kita buat kajian juga. Untuk memastikan apa yang dia cakap tu kita faham. Bukan kita nak buat kajian sebab kita tak percaya, tapi kita nak faham apa sebenarnya yang dia cakap tu. Apa benda yang sebenarnya aku kena buat? Adakah benda tu bila aku melabur boleh ke? So soalan-soalan perlu ditanya sebab ini kesilapan nombor satu. Kesilapan nombor satu ni menyebabkan ramai orang yang kehilangan bukan hanya simpanan tapi simpanan seumur hidup, duit masa depan semua dihabiskan kerana mudah percaya dengan pakar. Jadi saya nak nasihatkan semua adik-adik kat luar sana, ambil prinsip yang pertama. Jangan percaya pada sesiapa bila datang bab duit. Bila aku cakap macam ni, kau macam terperanjat kan? Sebenarnya tak biar terperanjat. Bila aku cakap jangan percaya, bukan aku cakap jangan percaya orang tu. Tak. Aku cakap bila dia cerita pasal duit, contohnya dia nak beli, dia suruh kita invest. Dia suruh kita buat itu, buat ini. Kita check dulu. Jangan terus buat satu kesimpulan ataupun satu keputusan yang kita keluarkan duit. Dia cakap, okey, awak ada berapa? Okey, keluarkan masuk dalam benda ni. So, bila macam tu, kita kena fikir, duit aku cukup ke dalam tu? Kan, cukup tak untuk aku punya perbelanjaan bulanan aku ni? Cukup tak untuk bayar bulan ni? Right, ini tak. Sebab pakar ni cakap, kita pun rasa dengan sebulan kita boleh buat duit dan sebagainya. Dan akhirnya kita macam jadi, apa benda Allah ni? Kan, jadi saya nak awak letak benda ni dalam kepala otak awak. Alright, jangan sekalipun percaya pada pakar, alright, tanpa buat apa-apa kajian. Sebelum awak nak buat apa-apa, awak perlu memastikan awak betul-betul faham apa yang awak nak buat. Sebab di sinilah yang menjadikan ramai orang yang kecewa, yang stres, lebih-lebih lagi bulan-bulan dalam keadaan macam ni, dalam keadaan COVID ni, di mana ramai orang yang terdesak untuk dapatkan duit dan mereka ada simpanan-simpanan tertentu, tapi disebabkan mereka nak cepat dapat duit ni, mereka dengarlah pakar-pakar yang sebenarnya hanya memberi advice dan dia cakap itu dan cakap ni tanpa betul-betul faham apa masalah orang tadi. Kan? Dia cakap awak invest ni awak boleh, tapi dia tak tahu apa masalah orang ni. Orang ni tak ada simpanan, orang ni pinjam duit orang, dia nak melabur kat sini, boleh ke? Kan? Jadi pastikan awak faham benda ni. Sebab saya sedih sangat dalam banyak saya jumpa. Ada yang saya sangat sedih sebab umur dah 60-70, nak dekat 60 lebih lah, 60 lebih. Dan semua duit dia pergi melabur dalam Bitcoin. Konon-konon lah, orang tu suruh dia melabur dalam Bitcoin dan dia ambil duit, dia melabur dalam Bitcoin tanpa dia tahu apa benda Allah tu Bitcoin, apa yang sebenarnya Bitcoin, macam mana ni Bitcoin, macam mana kita. Semua dia tak tahu. Tapi dia melabur dalam Bitcoin sebab dia cakap, pakar ni cakap kena melabur. Akhirnya pakar yang cakap tu dia belah lah. Dia peduli apa kau dapat ke tak dapat ke, aku bukan dapat apa. As long untuk aku cakap tadi kau dah bayar datang kelas aku, kau dah belajar dah lah lantak kau, lepas tu dia macam tu. Clear tak? Jadi pada saya jangan percaya sesiapa pakar. Buat kajian sendiri. Dan yang best untuk mengatasi benda ni adalah awak kena mula belajar mengambil tanggungjawab. Jangan salahkan orang ataupun jangan serahkan tugas untuk mengkayakan diri kita atau menjadi kita orang-orang yang kaya, banyak duit ni. Jangan serahkan benda tu pada orang lain. Ini adalah tanggungjawab kita. Jadi kita perlu mengambil tanggungjawab untuk kita menjadikan diri kita lebih cemerlang dalam kewangan. Iaitu bermula dengan melabur dalam diri kita sendiri. Melabur dalam ilmu. Alright? Melabur masa. Kan? 1 jam, setengah jam, 90 minit bersama dengan Abang Abu hari-hari. Ilmu wang dunia akhirat. You belajar sesuatu. Mungkin sikit tapi benda tu boleh membantu anda membuat satu keputusan yang betul. Alright? Itu sangat penting. So saya sangat berharap lah. Alright?
anda jangan buat kesilapan macam itu lagi, right? So saya nak awak betul-betul fokus lepas ni. Kalau nak buat satu, pastikan anda faham apa yang awak buat. Alright, jangan percaya sesiapa bila datang bab duit. Itulah saya ulang-ulang bagi tahu, sebab benda ni yang menyebabkan ramai orang kehilangan. Kehilangan banyak benda dalam hidup mereka. Simpanan, duit masa depan, disebabkan benda tu stres, sakit dan pelbagai perkara berlaku, masalah dalam keluarga, rumah tangga dan sebagainya. Alright. Dan saya sedih bila saya pergi, yang saya cerita tadi, ada satu makcik tu dia telah invest semua duit simpanan dia dalam Bitcoin. Dan bila saya tanya, akak apa yang tahu pasal Bitcoin? Dia cakap, orang cakap dia tu pakar, dia tu bagus, saya pun percaya, saya letak. Kan? So, sedih bila kita dengar benda-benda macam ni. Dan hari ini berlaku juga depan mata kita banyak. Orang suruh labu saham sana, labu saham sini, labu hartanah sana, tanpa kita kenal dia ni. Tapi dia cakap dia pakar, tapi kita pun tak kenal siapa dia ni, apa yang dia buat, apakah dia punya apa kata orang tu, background dia macam mana, apa yang dia buat sebelum ni. Bila kita tengok balik orang ni, sebelum ni dia jual barang dekat pasar malam ke, ataupun dia jual dia buat benda lain. Setiap tahun dia buat benda-benda lain. Jadi orang-orang macam ni, kalau kau percaya untuk melaburkan duit kau, dan kau sedang menjadikan diri kau ni memang tak ada tanggungjawab langsung. Alright? So, nak menjadikan diri kita kaya, perlu kita bertanggungjawab, mula belajar sesuatu, apa yang awak nak melabur, apa yang nak buat tu awak belajar. Pastikan awak ada ilmu dalam benda tu. Kemudian, mulakan dengan sedikit. Start small. Alright? Dream big. Big dream. Kita boleh ada impian yang besar, tapi start small. Alright? Mulakan dengan yang kecil. So, itu antara nasihat yang Abang Abu boleh bagi. Alright? So yang saya nak pastikan awak adalah satu benda hari ni awak dapat. InsyaAllah esok kita akan cerita benda yang lain. Sebab saya hari ni terpaksa saya tinggalkan anda awal-awal ni, sebab saya ada program lepas ni insyaAllah. Tapi saya cuba untuk setiap hari berkongsi dengan awak at least satu benda, alright, mengenai ilmu wang dunia akhirat. Jadi dalam ilmu wang dunia akhirat, bila kita nak melakukan sesuatu, kita perlu kaji. Sebab tanpa mengkaji apa yang kita nak laburkan, boleh memudaratkan diri kita atau orang lain. Alright? So, saya nak anda betul-betul buat benda tu. Right? Tanya. Sekali lagi cakap, jangan percaya sesiapa pun. Jangan mudah percaya dengan pakar. Jangan mudah percaya dengan pakar. Sebab ramai orang ni, pakar ni, siapa yang bagi dia perkataan pakar? Kadang-kadang ini adalah marketing. Right? Sebab marketing dalam bisnes marketing. Oh, kepakaran saya ni pakar. Like, no. Alright, awak kena kaji. Walaupun dia pakar, awak kena kaji. Bukan sebab kita tak percaya dia, tapi kita nak tahu apa sebenarnya untuk memahami apa benda Allah ni. Dia macam tu. Alright, baru kita buat keputusan. Lebih-lebih lagi yang memerlukan kita keluar duit. Itu sajalah untuk anda hari ini. Terima kasih kepada anda semua. Hai Abang Abu handsome-nya dan bertenaga. Allahu Akbar. Akak Numala ni. Terima kasih ingatan yang sangat dalam maknanya. Terima kasih semoga segala urusan berjaya dengan lancar. Doakan saya 2-3 hari ni saya banyak energi yang keluar, bercakap banyak kan. Hari ni saya ada lagi. Hari ni ada 3 sebenarnya. Sekarang kejap lagi ni saya ada 1. Pukul 2 sampai 3 ada 1. Dan 3 sampai 5 ada 1. Sekarang pukul 10 sampai 12.30 ada 1. InsyaAllah doakan saya, mudah-mudahan Allah terus rahmati apa yang kita lakukan. Saya juga doakan anda semua terus diberikan kejayaan dalam kehidupan anda, berjaya dunia akhirat. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi orang-orang yang mendapat rahmat Allah SWT dalam kehidupan kita. Itu saja daripada Abang Abu untuk hari ini. Minta maaf kerana saya terpaksa undur diri untuk memberikan laluan untuk persiapan saya untuk program selepas ni. Alright, so itu saja. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam ilmu wang dunia akhirat esok jam 9 pagi. Mungkin besok saya akan start 8.30 pagi sebab saya akan berada di Kuantan untuk setengah jam. Sebab 9 kita akan terus start program. Alright, so itu saja daripada Abang Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best.